Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, baik. Untuk minggu ni kita akan sambung kepada topik yang seterusnya, iaitu penyuntingan. Okey, di mana penyuntingan ini soalannya akan keluar pada kertas 2, bahagian A. Okey. Kertas 2 bahagian A, dan kebiasaannya adalah soalan nombor 3 lah. Okey, baik. Kita akan tengok satu persatu macam mana kita nak jawab soalan penyuntingan ini. Okey, satu teks akan dikemukakan sama ada berbentuk teks tunggal, teks bersambung atau teks pelbagai. Misalnya petikan, dialog, iklan, kad ucapan dan lain-lain. Maksudnya, kamu akan diberikan satu petikan lah. Petikan tersebut mungkin dalam bentuk dialog ataupun iklan, dan sebagainya. Kemudian syarat dialog yang diberikan itu ataupun petikan yang diberikan tersebut, panjang dia adalah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Jumlah kesalahan bahasa bergantung pada jumlah markah dalam soalan. Kalau ada 5 kesalahan, maksudnya akan markah dia mungkin 5 markah lah. Jumlah markah yang diperuntukkan bagi soalan ini tidak tetap. Tidak tetap. Kalau tahun ini dalam SPM mungkin keluar 10 soalan. Tahun depan mungkin akan keluar 8, 7 dan sebagainya lah, dia tak tetap. Skema permarkahan bagi soalan 3 penyuntingan adalah berbentuk analitik, terperinci. Kebiasaannya kesalahan yang awak akan dapati daripada soalan tersebut ialah dari segi ejaan, imbuhan, tanda baca, istilah, frasa dan juga lain-lain. Ejaan ni, ejaan setengah perkataan tu awak dapati salah, so awak edit dekat situ, awak sunting jadi yang betul. Kemudian imbuhan, kemungkinan imbuhan yang digunakan pada petikan tersebut tidak sesuai. Tanda baca, sepatutnya ada koma tapi tak ada koma. Sepatutnya ada tanda seru tapi tak ada tanda seru. Ataupun istilah, frasa dan sebagainya lah. Tadi kita dah tahu sedikit sebanyak macam mana kita nak jawab soalan penyuntingan. Kita dah kenal macam mana soalan penyuntingan ini. Maka kita akan tengok panduan menjawab soalan inilah. Panduan macam mana kita nak mulakan, macam mana kita nak jawab. Yang pertama, kita kena baca dan fahamkan arahan soalan dan petikan. Kemudian fokus khususnya kepada kesalahan ejaan. Tengok, sambil awak baca, sambil awak tengoklah ejaan yang betul, ejaan yang salah, kemudian imbuhan mereka salah ke betul, tanda baca, istilah, frasa dan lain-lain. Gariskan kata kunci dalam arahan soalan. Contohnya, soalan minta kenal pasti 6 perkataan yang salah berdasarkan arahan soalan. Maka garis kata kunci tersebut. Kata kunci dia inilah. Kenal pasti 6 perkataan yang salah. Tengok soalan dia minta istilah yang apa, soalan yang minta lah. Dari segi istilah ke, ejaan ke, imbuhan dan sebagainya. Kenal pasti, lepas dah tahu soalan minta apa, kenal pasti kesalahan bahasa tersebut. Tidak boleh menyenaraikan lebih perkataan daripada arahan soalan. Kalau dia minta 6, bagi 6. Kalau dia minta 10, bagi 10. Ikut arahan soalan. Ni kita tengoklah jenis kesalahan bahasa yang sering diuji. Kalau dari segi ejaan, kita tengok kadang-kadang ada ejaan yang huruf besar, huruf kecilnya salah. Macam kata nama khas, semua tu lah. Awak kena tengok balik. Kemudian ada perkataan yang dieja secara rapat ataupun ejaan yang dieja secara jarak, tapi ejaan dia sebenarnya rapat. Awak kena tengok. Ejaan kata pinjaman. Ada atau tiada tanda sempang, kelainan vokal, kelainan konsonan. Itu dari segi ejaan. Kalau dari segi imbuhan, imbuhan ada 4 ni je lah. Kita tahu imbuhan ada 4 jenis: awalan, akhiran, apitan, sisipan. Jadi kalau awak nak tengok kesalahan bahasa tersebut dari segi imbuhan, tengok keempat-empat jenis ni.
awalan, akhiran, apitan ataupun sisipan. Okey, kalau tengok kata istilah, okey, kata sendi nama, contohnya di, daripada, pada, kepada tu awak tengoklah. Okey, kesesuaian kata sendi tersebut. Kemudian kata ganda, kata pemberi. Kata pemberi ni ialah, adalah. Okey, kata bilangan, kata nafi, kata tanya, istilah mengikut konteks. Okey, itu kata dan istilah. Okey, frasa dan ayat. Okey, kalau tengok frasa ni ada banyak lah. Frasa kerja transitif, tak transitif, pasif, aktif, sendi nama, adjektif, hukum DM. Okey, hukum DM ni ialah hukum diterang menerang. Okey, kena pastikan mana yang nak diterang dahulu, kemudian baru terangkan. Itu hukum DM. Kemudian ayat majmuk. Okey. Okey, kita tengok contoh kesalahan dari segi ejaan. Okey, macam cikgu cakap tadi. Kalau dari segi ejaan, kebiasaannya huruf kecil, huruf besar. Okey, kalau ada awak jumpa Februari, okey, ejaan dia sebenarnya kena huruf besar lah, F dia. Kata nama khas. Kemudian kalau University Sains Malaysia, okey, huruf depan dia mesti besar. Okey, itu kalau huruf besar, huruf kecil. Kalau tanda sempang, contoh dia macam ni. Anti vaksin ni yang salah Dui bahasa, sepatutnya dia ada sempang. Okey, kalau kat depan dia ada anti, dui, apa semua tu kena ada sempang lah. Ke 25, okey, kita ada sempang sebab ke ialah bahasa. Kalau nak sambung dengan nombor, kita kena letak tanda sempang. Okey, kemudian ejaan yang dieja secara jarak ataupun rapat. Di sana ni salah lah. Okey, di sana yang ni yang betul, jarak. Okey, kalau kata pinjaman, silaturahim, QR dia satu sahaja. Okey, tak ada dua. Okey, itu dari segi ejaan. Okey, dari segi imbuhan, penggunaan imbuhan awalan. Okey, contoh dia awalan men. Okey, kalau dari segi apitan, contoh dia ni lah, pen-an, me-kan, meng-kan. Okey, ni contoh lah. Okey, kalau awalan memper dan apitan diperkan. Ini biasanya lah. Kalau memper, tak payah kan dah kat belakang. Okey, kalau apitan diperkan. Okey, ini yang betul lah. Kalau awak buat memper sempang titik kan, okey, dia jadi salah. Okey, yang sebenarnya memper sahaja. Okey, kemudian penggunaan awalan ber, penggunaan imbuhan meng. Okey, kalau penggunaan 1K ataupun 2K, kita kena tengok ejaan tu, imbuhan tersebut perlu 1K ataupun 2K. Contohnya kedudukan. Okey, ni yang betul lah, ke-an. Okey, imbuhan ke-an So 1K sahaja. Okey, penggunaan 1G ataupun 2G. Okey, itu dari segi imbuhan. Okey, ni dari segi istilah. Penggunaan istilah, penggunaan kata umum. Okey, penggunaan kata pemberi adalah ni awak kena pastikan lah penggunaan tersebut sesuai dengan ayat. Okey, betul penggunaannya. Kalau dari segi kata sendi nama ni contoh. Di, dari, daripada, bagi. Penggunaan kata bilangan. Se. Okey, sebiji. Okey, pertama. Okey, penggunaan kata nafi, bukan dan tidak. Sesuai ke tidak nak gunakan. Contohnya dalam ayat tersebut, kita nak gunakan kata nafi bukan ke, kata nafi tidak. So, awak kena pastikan lah penggunaan tersebut betul. Okey, kalau frasa ayat macam tadi, hukum DM, frasa nama jamak, kerja, nama, adjektif, sendi nama.
Okey, ini kalau contoh, bukan contoh, cara awak nak tulis jawapan. Okay, tulis dahulu jawapan yang salah, kemudian buat sengkang macam ni. Okay, terus tulis jawapan yang betul. Okay, buat macam ni. Okay, baik. Untuk penyuntingan ini sahaja yang cikgu akan terangkan. Okay, selebihnya cikgu akan masukkan soalan dalam Google Form dan cikgu nak awak jawab dekat Google Form tersebut, dan cikgu akan semaklah jawapan awak semua. Okay, terima kasih.